Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Bersama kita di Awani Pagi pada jam ini bersama saya Gigi dan juga Afizi. Pastinya kita akan bawakan perkembangan mutakhir terkini pada jam ini untuk anda semua di luar sana. Dan kita semua tahu inilah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan berlaku yang mana bermula hari ini sehingga 31 Mac nanti. Betul tu, Gigi. Tapi apapun, apabila hari pertama berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, larangan ini sebenarnya yang pertama kali berlaku dalam sejarah. Jadi saya pasti orang ramai di luar sana mempunyai pelbagai persoalan yang mahukan jawapan daripada pihak berkuasa. Apa what's do and what's don'ts dalam tempoh 18 hari ini sehinggalah sampai 31 Mac nanti. Banyak persoalan yang akan kita kupaskan. Anda kena nantikan kerana kita ada bersama kita sebentar lagi adalah seorang peguam akan bertanyakan kepada aspek perundangan. Kemudian kita ada juga pakar sekretari untuk kita bertanyakan mengenai perihal pembelian panik dan sebagainya yang berlaku dalam negara. Tapi apapun, kita nak kemaskini dahulu. Ini statistik yang perlu anda tahu mengenai COVID-19 di mana semalam Malaysia juga mencatat satu lagi perkembangan. Mereka akan buat kali pertamanya sejak daripada Disember tahun lalu di mana virus COVID-19 berpusat di China telah pun merebak dan Malaysia akhirnya mencatatkan kematian, kes kematian direkodkan semalam. Kalau kita lihat di astroonly.com terdapat 2 kematian direkodkan semalam. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Beliau menyatakan kes tersebut merupakan kes 178 dan juga kes 358 dan kes 178 merupakan seorang lelaki warga Malaysia berumur 34 tahun, pernah hadir pada perhimpunan tablik di Seri Petaling, dimasukkan ke hospital pada 5 Mac dan dirawat di Hospital Permai pada 12 Mac selepas positif COVID-19. Kemudian keadaan kesihatan beliau semakin merosot dan dimasukkan ke ICU. Beliau disahkan meninggal dunia semalam. Dan satu lagi, Gigi. Sementara kes ke-358 adalah lelaki warga tempatan berusia 60 tahun, mempunyai sejarah kronik juga. Mula bergejala pada 7 Mac dan dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 14 Mac dan kesihatannya mula merosot dan dimasukkan ke ICU. Beliau disahkan meninggal dunia pada 17 Mac semalam dan kedua-dua ini laporannya telah dibawakan kita semalam tentunya oleh Menteri Kesihatan sendiri. Dan sehingga Selasa pukul 12.30 hari terdapat 120 kes baru telah dilaporkan menjadikan kes COVID-19 di Malaysia saja berjumlah 673 kes. Ya, betul tu. Dan bukan itu saja. Kalau kita lihat kemaskini di seluruh dunia juga, statistik kes di seluruh dunia setakat 17 Mac, China masih lagi mencatatkan kes yang paling tinggi dengan kematian 3,231. Kes jangkitan pula telah pun mencecah 81,000. Kalau setakat seluruh dunia termasuk China sekali, kes jangkitan 181,556 dengan angka kematian mencecah 6,442. Manakala terdapat juga yang positif iaitu kes yang sembuh iaitu 76,077 kes telah pun sembuh. Dan kalau kita lihat kes kematian di luar China dan juga kes jangkitan di luar China, Itali mencatatkan peningkatan yang paling tinggi iaitu 27,980 dengan 2,158 kematian, diikuti dengan Iran 14,991, kemudian kematian dicatatkan 853. Kemudian Korea Selatan, Sepanyol, Jerman, Perancis, banyak lagi lah negara-negara lain yang kini telah pun melibatkan boleh dikatakan lebih daripada 150 buah negara mempunyai kes COVID-19 ini, Gigi. Dan juga kita tahu hari pertama bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan ini seperti yang kami berdua maklumkan begitu banyak persoalan. Antara kita pun di petugas media cukup banyak soalan dilontarkan oleh netizen di luar sana. Tapi ini satu perkembangan baru yang perlu kita bawakan iaitu Ketua Polis Negara berkata bahawa jangan serbu balai polis dan arahan mengisi borang ditarik balik untuk sementara waktu dan arahan untuk mendapatkan kebenaran jika orang ramai ingin ke negeri lain ditarik balik dan ini diberikan oleh arahan ini diberkatakan oleh Ketua Polis Negara kira-kira hampir pukul 11 malam semalam yang kita laporkan dan
Orang ramai juga berhasrat untuk mengadakan sebarang perjalanan antara negeri tidak perlu mengisi borang buat sementara waktu. Ya, ini selepas berlakunya kesesakan di balai-balai polis di mana orang awam telah pun hadir untuk mendapatkan borang, mengisi borang dan sebagainya. Berlakunya line-line yang semakin panjang dalam kalangan orang ramai dan kita dah lah nak menghindari daripada mass gathering, tapi disebabkan oleh perkara itu arahan supaya orang ramai mengisi sebelum melakukan perjalanan antara negeri ke negeri ditarik semula oleh PDRM. Kita juga bersama dengan editor eksekutif Astro Oni, Cik Razak. Cik Razak, kalau kita lihat arahan diberikan kemudian ditarik balik, kerajaan pula ada tweet-tweet nakal semalam di media sosial yang menyatakan bahawa perlu lebih efisien dan sebagainya. Adakah kita sebenarnya melihat kepada satu perkara yang baru berlaku dalam sejarah dan kita tidak mempunyai SOP yang cukup untuk kita menjalankan beberapa langkah tindakan yang betul untuk diambil? Fizi, kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang kan, kita ni warga media, jadi I make no apologies lah sekiranya apa yang kita ketengahkan sekarang ini akan menyinggung perasaan ataupun menyebabkan, sebab apa yang berlaku, apa yang kita cerminan yang kita lakukan sekarang adalah apa yang disebut di luar sana dari sanak saudara kita sendiri, netizen. Apa yang perlu sekarang adalah ketegasan, menunjukkan bahawa negara bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi kalau kita tengok 24 jam yang lepas, beberapa perkara yang berlaku yang tidak instill confidence langsung kepada kesediaan kita, kesiapsiagaan kita untuk menghadapi perkara-perkara memang baru. Tetapi kita mesti menunjukkan yang bahawa we have a grip on things. Kita boleh menangani perkara-perkara yang begitu basic sekali, yang begitu mungkin senang, mudah kita cakap di sini. Tetapi siapalah yang teringat, yang akan nampak nak ke hadapan bahawa sekiranya budak-budak IPT disuruh keluar. Ada yang nak balik semalam, ada yang nak balik hari ini, kemudian perlu isi borang. Isi borang itu di luar negara pun ada ya sistemnya, tetapi kita tengok bagaimana dilakukan di Perancis, di Spanyol dan sebagainya. Jadi benda ini sudah ada template yang berlaku di sana. Jadi kita tidak boleh elakkan daripada percanggahan, statement ataupun apa-apa yang berlaku yang mungkin memberi satu cerminan bahawa kita ini tidak bersedia. Jadi macam inilah, kita fikirkanlah apa yang sudah berlaku 24 jam yang lepas ini, bagaimana, siapakah yang akan mengambil tindakan, mengambil seize the initiative, kita lakukan sesuatu supaya tidak berulang perkara-perkara yang berlaku 24 jam yang lalu, supaya kita instill confidence. Ini adalah masalah confidence juga sekiranya rakyat ataupun mereka yang perlu mematuhi undang-undang tertanya-tanya, ini boleh ke, itu tak boleh ke. Jadi gunakanlah segala instrumen yang ada, media ke, social media ke, untuk melakukan yang terbaik supaya tiada timbul perkara-perkara yang menyebabkan kita tertanya-tanya, adakah kita bersedia untuk menghadapi masalah ini. Sudah ada 2 kematian ya. Ini yang satu kita doa-doakan sebelum ini tiada kematian, tetapi dah berlaku. Jadi bagaimana caranya moving forward, macam budak-budak yang nak balik ke kampung IPT dengan IPTA itu. Bagaimana, saya rasa kalau kita fikirkan semula, tempat yang terbaik bagi mereka, kita dah dapat pendapat daripada expert, adalah duduk di asrama masing-masing. Tetapi ini memerlukan langkah-langkah. Kita ada Menteri Pendidikan Tinggi, kita ada Menteri Pendidikan. Jadi inilah, tunjukkanlah your mettle now. Apa caranya, kami menunggu dengan penuh harapan supaya mereka yang ada berkuasa sekarang, yang kita harapkan menjalankan sesuatu supaya kita menangani masalah ini dengan cara yang terbaik. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, kita juga nak menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat semalam, di mana kami sebagai wartawan juga ada menerima banyak sangat soalan itu dari segi perundangannya. Jadi kita nak bersama dengan seorang peguam, Yusuf Fariza Yusof. Beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai satu isu perkara pokok bagi saya adalah berkaitan dengan pekerja dan juga majikan. Jadi kita nak highlight kepada fokus kita dalam pagi ini. Kalau kita lihat saudara Yusuf Farizal, perintah kawalan pergerakan pertama kali dilaksanakan di negara ini, jika terdapat majikan dalam beberapa sektor yang bukan dikategorikan sebagai perkhidmatan penting yang mengarahkan supaya pekerja datang juga untuk bekerja, ada terdapat sebarang tindakan yang boleh dikenakan kepada majikan ataupun dan adakah perkara ini dikategorikan sebagai salah?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aswa Wani atas komunikasi ini. Cuma menjawab persoalan tentang majikan dan juga sama ada perlu buka pejabat dan boleh atau tidak majikan memaksa pekerja bekerja dalam waktu sekatan pergerakan, perintah sekatan kawalan pergerakan ini, kita perlu faham dua perkara lah. Yang pertamanya ialah perintah kawalan pergerakan ini adalah satu perintah yang dibuat oleh kerajaan yang mana ia boleh mengatasi beberapa undang-undang lain dan juga boleh mengatasi sebarang bentuk perjanjian antara majikan dan pekerja. Jadi kalau sebelum ini kita tahu majikan dan pekerja diikat oleh kontrak perjanjian antara mereka yang mana mungkin mereka bersetuju tentang sesetengah perkara, tetapi apabila ada perintah kawalan pergerakan ini maka mereka sekarang ini tertakluk kepada perintah. Jadi dalam keadaan sekiranya majikan atau syarikat yang terbabit adalah syarikat yang tidak terlibat dalam pengecualian ataupun syarikat yang bukan digolongkan dalam perkhidmatan penting, maka syarikat itu perlu ditutup, ofis pejabat tidak boleh dibuka dan majikan sama sekali tidak boleh memaksa pekerja-pekerja mereka untuk terus bekerja di pejabat secara fizikal. Di sini kita perlu tekankan secara fizikal. Maksudnya pekerja tidak boleh berada di pejabat. Tetapi ada dua kemungkinan. Pertamanya sekiranya perkhidmatan ataupun kerja yang terbabit boleh dilakukan daripada rumah mengikut secara atas talian ataupun kerja dilakukan melalui komunikasi maya, maka pekerja tersebut masih perlu terus bekerja dan mengikut arahan majikan. Kerana ini kita tidak boleh anggap sebagai cuti ataupun holiday, dan ini adalah satu peringkat ataupun satu jangka masa yang mana pekerja terpaksa tidak boleh berada secara fizikal di pejabat kerana perintah kawalan pergerakan tadi. Keduanya, sekiranya syarikat tersebut ataupun kerja yang terbabit tidak boleh dilakukan melalui rumah ataupun tidak boleh dilakukan secara atas talian. Contoh, kita akan ada syarikat-syarikat yang bekerja mungkin secara fizikalnya perlu berada di kilang dan sebagainya dan tidak dapat melakukannya dari rumah, maka pekerja ini juga tidak boleh datang ke pejabat ataupun syarikat dan dianggap bercuti dan perlu duduk di rumah. Sekiranya majikan-majikan tidak mematuhi arahan ini dan memaksa pula pekerja-pekerja untuk terus bekerja, maka mereka adalah melakukan satu kesalahan, iaitu di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit, iaitu yang kita sebut Akta 342 tadi yang kita sebut, iaitu melakukan kesalahan di bawah Seksyen 24, Seksyen 22, kesalahan tidak mematuhi perintah, dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24, yang mana seksyen ini mengatakan bahawa sekiranya kesalahan dilakukan, maka denda ataupun hukuman penjara boleh dikenakan kepada majikan yang tidak mengikut arahan, iaitu penjara maksimum 2 tahun dan juga denda atau kedua-duanya sekali. Dan sekiranya kesalahan itu dilakukan untuk kali kedua, maka penjara boleh dikenakan tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan sekiranya kesalahan itu kesalahan yang berterusan, denda boleh dikenakan sebanyak RM200 untuk setiap hari. Dan ini adalah boleh dikenakan kepada majikan yang dianggap sekarang telah melanggar perintah kawalan pergerakan MCO yang kita sebut tadi, kerana tidak mengendahkan larangan untuk membuka premis pejabat. Dan itu adalah hukuman di bawah Akta 342. Di samping itu, di bawah Akta Kerja 1955, beberapa tindakan juga boleh diambil oleh pekerja itu sendiri. Kalau kita lihat, pekerja sekiranya dipaksa oleh majikan untuk pergi kerja, mereka boleh juga membuat laporan di pejabat-pejabat tenaga kerja, iaitu membuat laporan di bawah Akta Kerja, yang mana mereka boleh
membuat laporan bahawa majikan mereka tidak mahu mengikut perintah kawalan pergerakan yang telah dikenakan. Saya kira itu adalah kesan-kesan kiranya majikan tidak mahu mematuhi perintah tersebut. Ya, Yusfa Rizal, kami sebagai petugas media juga ada dilontarkan beberapa persoalan, terutamanya kalau pekerja itu adalah pekerja kontrak dan jika mereka melaporkan kepada pihak polis atau pejabat buruh dan sebagainya yang majikan mereka mengarahkan supaya mereka tetap datang bekerja walaupun perintah kawalan pergerakan, mereka akan kemungkinan besar majikan akan tamatkan kontrak atau mereka akan boleh dipecat secara dalam masa 24 jam. Tapi apa tindakan yang boleh diambil oleh pekerja-pekerja kontrak? Kerana mereka seakan-akan tersepit di tengah-tengah sekarang. Ya. Memang ini adalah kita panggil dikotomi lah, ataupun satu keadaan yang tersepit oleh pekerja kerana mereka ada kontrak, iaitu bukanlah pekerja tetap. Saya katakan kontrak ini mungkin setahun ataupun 6 bulan dan sebagainya. Jadi sekiranya mereka ingin mengambil tindakan dengan membuat laporan polis, sudah tentu akan ada repercussion ataupun kesan reaktif daripada majikan yang mungkin akan menamatkan kontrak atau tidak memperbaharui kontrak. Ini adalah masalah yang real problem sebenarnya. Dan saya kira dalam keadaan ini pekerja perlu mengambil satu sikap yang berani. Saya kira mungkin kebanyakan masalah boleh diselesaikan dengan rundingan. Maka pekerja sebelum membuat apa-apa laporan, sama ada laporan polis ataupun laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja, perlu membuat rundingan. Dan di sinilah pentingnya kalau ada kelompok pekerja, kalau dalam skala lebih besar kita panggil trade union, tapi kalau dalam skala yang lebih kecil mungkin kumpulan-kumpulan pekerja yang perlu bersatu hati dan juga membawa perkara ini ke depan majikan untuk membuat rundingan dan juga membuat perbincangan dengan majikan. Saya kira kalau kelompok pekerja ini pergi beramai-ramai kepada majikan dan mengatakan bahawa mereka berhak untuk tidak mematuhi arahan majikan yang bertentangan dengan perintah kawalan pergerakan, maka saya kira proses ini akan menyebabkan majikan lebih takut untuk bertindak kerana ia berhadapan dengan kumpulan pekerja. Namun begitu, sekiranya majikan tetap engkar, dan kita tahu mungkin ada majikan yang tidak endah sebab pekerja kontrak ini mungkin bagi mereka adalah tidak begitu penting. Jadi dalam keadaan ini pekerja-pekerja tersebut perlu memberanikan diri membuat laporan-laporan tertentu, dan dalam konteks ini mereka boleh membuat laporan polis di atas keengkaran majikan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Dan dalam masa yang sama mereka boleh membuat laporan di Jabatan Tenaga Kerja atas alasan yang sama. Cumanya saya ingin tekankan di sini juga, sekiranya selepas daripada laporan yang dibuat dan mungkin tindakan yang dibuat oleh pihak berwajib, majikan tersebut menamatkan kontrak tanpa apa-apa sebab, maka di sini timbul satu lagi tindakan yang boleh diambil oleh pekerja-pekerja, iaitu mereka sekali lagi boleh membuat laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja dan mereka boleh melaporkan bahawa majikan telah menamatkan kontrak mereka secara salah. Walaupun ada beberapa klausa ataupun terma-terma dalam kontrak yang mungkin membolehkan majikan menamatkan pekerjaan tanpa apa-apa sebab, tetapi dalam konteks yang kita bincangkan pada hari ini, menamatkan disebabkan tidak mahu patuh kepada perintah kawalan pergerakan, maka di situ ada satu keadaan khas yang membolehkan pekerja-pekerja membuat komplain ataupun aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Dan pada pandangan peribadi saya, dalam keadaan ini ia boleh juga dianggap sebagai satu constructive dismissal ataupun penamatan secara konstruktif, yang mana dalam keadaan-keadaan tertentu sekiranya cukup bukti, maka Jabatan Tenaga Kerja boleh membawa perkara ini ke mahkamah dan juga mahkamah boleh memberikan ganti rugi tertentu kepada pekerja-pekerja yang mengalami situasi demikian. Jadi saya rasa keywordnya adalah, satu, perlu ada rundingan dan perbincangan, dan keduanya kena beranikan diri dan tidak boleh berdiam diri hanya kerana pekerja tersebut adalah pekerja kontrak semata-mata. Okey, baiklah. Yusfa Rizal, mungkin secara ringkasnya, kita tak banyak masa, tapi secara ringkasnya, cuti selama 2 minggu ini, adakah majikan boleh potong cuti tahunan
pekerja cuti sakit atau mana-mana cuti yang diberikan kepada pekerja sebab dia tidak boleh ataupun majikan tidak boleh menyentuh cuti-cuti itu langsung. Macam mana? Secara ringkasnya. Ya, ringkasnya sebenarnya tidak boleh sebab ini adalah perintah. Macam saya katakan, perintah kawalan ini adalah perintah kerajaan dan dia mengatasi segala cuti-cuti tadi. Kalau cuti sakit perlu diberi dan boleh diberikan kalau sakit. Contohnya kalau ada jangkit COVID-19. Tapi kalau cuti tahunan itu adalah hak pekerja. Jadi dalam keadaan ini tidak boleh tolak cuti sakit ataupun tidak boleh tolak cuti tahunan. Yang boleh diberikan adalah cuti bergaji ataupun dalam konteks kerja dari rumah tadi, maksudnya pekerja masih terus bekerja. Dan gaji tidak boleh dipotong kerana tidak ada apa-apa perintah untuk potongan gaji sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta Kerja khususnya Seksyen 24. Kalau ada perintah daripada kerajaan, baru boleh potong gaji. Tapi setakat hari ini, mengikut garis panduan Jabatan Tenaga Kerja yang dikeluarkan dan FAQ yang baru-baru ini dikeluarkan pada 17 Mac juga, wajib bayar gaji walaupun pekerja cuti dan tidak boleh tolak cuti tahunan ataupun cuti sakit. Ya. Okey, Terima baiklah. kasih Yusfa Rizal, peguam yang kami hubungi untuk memberi keterangan serba sedikit mengenai persoalan-persoalan antara majikan dan juga pekerja. Kita mungkin akan menghubungi lagi Yusfa Rizal Ya, untuk betul, banyak lagi bukan sahaja majikan dan juga pekerja tapi sektor perniagaan, bagaimana pekerja kontrak lagi yang boleh melakukan dalam melalui perintah kawalan pergerakan ini, Fizi. Ya, betul-betul. Untuk itu kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Ya. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi kita dah membincangkan isu mengenai majikan dan pekerja. Dan kali ini pastinya pasal mengenai perintah kawalan pergerakan ini, pembelian panik itu antara tajuk-tajuk utama dan juga perbincangan utama. Dan kita ada juga di talian sekarang ini adalah pakar psikologi Dr. Amir Sadiq. Okey, baiklah. Belum bersedia lagi. Belum bersedia lagi Okey. nampaknya. Tapi apapun, kita nak juga tahu bagaimana kalau kita lihat pergerakan COVID-19, statistiknya di luar negara membuatkan orang ramai membuat pembelian panik dan sebagainya. Pada awalnya kita Malaysia masih lagi tenang, tetapi nampaknya ada beberapa perkara yang menyumbang kepada pembelian panik itu berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Sedangkan ia tidak seharusnya berlaku kerana kita mempunyai pasaraya, market-market dan sebagainya masih lagi dibuka, dan tapi pembelian panik itu tetap juga berlaku. Cik Razak rasakan kenapa sebenarnya pembelian panik itu berlaku? Adakah disebabkan kita ada teaser daripada Perdana Menteri sedikit sebelum pengumuman besar yang dikatakan akan berlaku, membuatkan orang ramai tertanya-tanya, tertunggu-tunggu, anxiety itu semakin melimpah ruah sampai tak dapat nak bendung lagi, jadi membuatkan mereka mahu lebih bersedia dalam menghadapi perintah yang pada awalnya kita sendiri tak tahu berapa lama, tapi akhirnya kita tahu hanya berlangsung dalam 2 minggu. Fizi, kita tengoklah mungkinlah mereka yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran kita sekarang ni mungkin tidak dilahirkan semasa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Saya pun belum lahir pada waktu itu, tetapi banyak cara-cara yang patut kita pelajari daripada persiapan-persiapan negara-negara Skandinavia, negara Jepun. Bagaimana langkah-langkah diambil supaya mempersiapkan diri untuk disaster besar-besaran, doomsday lah kalau kita nak fikirkan. Kalau kat rumah tu ada basement, dalam basement tu ada kelengkapan untuk sebulan, seminggu, 2 bulan, setahun. Jadi sekiranya kita bersiap sedia, cara itu bagi satu kepala apa yang diperlukan dari segi karbohidratnya, dari nasinya, beras, makanan dalam tin. Sekiranya kita membuat persediaan seperti begitu, mungkin sekarang ini adalah kita dah terantuk. Sekarang kita tengadah lah, kita tanya bagaimana? Perlukah sesuatu? Saya rasa ada satu ministry lah patut diwujudkan, Ministry for Everything. Kan kita ramai minister, tapi kita adakan seorang ministry yang begitu pandai, Nostradamus lah kiranya, boleh menjangka apa akan berlaku ke hadapan. Jadi untuk memikirkan sekiranya berlaku perkara begini, apakah perkara-perkara, apakah bahan-bahan provision yang perlu ada kita simpan dalam loker dekat rumah supaya
sekiranya berlaku sekali lagi, kita ada perkakasan, peralatan dan bekalan yang cukup untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dalam masa yang sama, pembelian panik itu juga melihatkan tengah bulan ni tapi rakyat Malaysia ada duit untuk berbelanja. Saya rasa ramai rakyat Malaysia yang ada emergency fund lah dalam kadang-kadang. Cik Razak, okey, secara ringkas, cuma kita nak tahu sebabkan orang ramai sekarang berada di rumah, apa perkara-perkara aktiviti-aktiviti yang boleh kita cadangkan kepada orang ramai untuk mereka melakukan di rumah? Nombor 1, duduk dalam, jangan keluar kalau tak perlu. Tetapi kalau perlulah makanan yang boleh keluar adalah mereka pergi mereka yang terlibat dalam penghantaran makanan. Jadi seorang member of the family itu pergi beli ke saya ini tak perlu ramai-ramai keluar lah. Itu sudah tentu. Itu apa kita boleh buat pada personal level kita sendiri. Jadi yang selebih dari itu, duduklah dalam rumah, eratkan perhubungan, macam-macam boleh dibuat bagi ada yang mengatakan kalau kanak-kanak sekolah tu cuba ajar dia jahit butang baju. Jadi banyak perkara yang boleh dilakukan supaya kalau tidak berlaku kebosanan lah di rumah tu. Jadi fikir cara baru untuk interaksi bersama satu keluarga. Betul. Ya, untuk hubungi rakan dan sebagainya kita ada telefon pintar. Kemudian dalam kalau duduk rumah tu boleh bermain dengan ahli keluarga, games contoh dam ular ke, banyak lagi perkara-perkara yang boleh dibuat, memasak, belajar masak, semua banyak sebenarnya boleh dibuat di dalam rumah. Apapun perintah kawalan pergerakan ini perlu rakyat patuhi dan sebagainya. Elakkan pembelian panik itu berlaku kerana kita perlu fikirkan orang-orang di belakang sana yang tidak dapat membeli barangan keperluan asas, mereka yang mungkin mempunyai kekangan untuk membeli barangan keperluan asas itu. Banyak perkara sebenarnya kita boleh fikirkan mengenai perkara ini, Gigi. Pendek kata, ingat orang belakang lah. Ingat orang belakang, betul. Kerana ada 2 minggu, pasaraya masih lagi buka dan walau apa pun yang berlaku, jangan panik. Tunggu betul-betul laporan media yang sebenarnya, baru tindakan diambil. Dan dengan itu kita pun sudah berakhir di Awani Pagi. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafizal Zaman. Ingat, jangan pentingkan diri. Terima kasih kepada Cik Razak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.